Perolehan kapal selam generasi akan datang Kanada bernilai 60 bilion dolar. Sebuah negara kini berada dalam dilema yang mendalam. Hanya tinggal dua negara sahaja yang bersaing, Jerman dan Malaysia. Walaupun kontrak belum ditandatangani, keretakan telah mula muncul. Mengikut akal fikiran, jawaban sepatutnya jelas. Jerman, kerana mereka berkongsi kumpulan G7, NATO, dan Pakatan Barat yang sama. Namun Kanada kini cenderung untuk memilih Malaysia, bukan Jerman. Masalahnya hanya satu. Bagaimana mereka hendak menjelaskan pilihan yang drastik ini kepada dunia? Kanada sedang mencari alasan yang kukuh, satu alasan sempurna mengapa mereka terpaksa memilih Malaysia. Sebaliknya, Jerman telah memulakan tekanan yang senyap, tetapi berterusan. Jangan pecahkan tatanan. Jangan melampaui batas. Kisah ini bukan hanya tentang kapal selam, tetapi tentang saat bersejarah apabila tatanan dunia mula mengubah cara ia melayani Malaysia. Kami akan mendedahkan rahsia di sebalik tabir sekarang. Di mana anda mendengar ini, jangan lupa untuk melanggan dan menyukai. Apabila saya membuka pintu bilik mesyuarat, udara seolah-olah telah menetapkan jawabannya. Udara di bilik mesyuarat tingkat 13. Ibu Pejabat Pertahanan Kebangsaan Ottawa sangat tegang, seolah-olah kandungan oksigennya menipis. Nafas 12 orang pegawai yang dikeluarkan seolah-olah berharmoni di hadapan dua nama sahaja, Jerman dan Malaysia. Di papan putih, dua nama negara dicatatkan. Tetapi suasana di situ bukan untuk perdebatan, melainkan kehidmatan yang pelik, seolah-olah mereka sedang menjalankan ritual yang telah ditetapkan. Selamat pagi, saya Michael Lawrence. Saya telah dilantik sebagai Ketua Program Kapal Selam Generasi akan datang di Agensi Perolehan Pertahanan Kanada selama 3 bulan. Saya mengambil masa 15 tahun untuk mencapai jawatan ini. Selepas tamat pengajian dari Akademi Tentera Laut, saya ke Eropah untuk mempelajari kejuruteraan sistem marin. Saya menjalani latihan di limbungan kapal Kiel, Jerman, selama 2 tahun. Di sana, saya bukan sekadar mempelajari teknologi, saya belajar bagaimana dunia bergerak dan apa itu tatanan. Sekembalinya ke Kanada, saya bekerja di pasukan penilaian teknikal Kementerian Pertahanan dan terlibat dalam semua program perolehan senjata utama. Saya bukan orang yang bekerja berdasarkan emosi. Saya percaya pada sistem dan hanya mempercayai hasil yang telah terbukti. Dunia dalam fikiran saya tersusun dengan jelas. Jerman mereka bentuk, Amerika Syarikat memimpin operasi, dan Asia bertanggung jawab untuk pengeluaran. Tatanan ini telah berfungsi selama lebih 100 tahun, dan saya percaya ia akan terus berfungsi. Malaysia sentiasa berada di barisan terakhir. Sebuah negara yang pantas dan jujur, tetapi pada penilaian saya, belum tiba masanya untuk memegang kuasa membuat keputusan. Bagi saya, kapal selam Jerman bukan sekadar platform senjata. Ia adalah kemuncak falsafah yang dicapai oleh tamadun Barat, dan ia adalah tanah suci kerjaya yang telah saya bina selama 15 tahun. Mempertimbangkan Malaysia terasa seperti penghinaan, seperti meletakkan komponen yang tidak diketahui di antara roda gigi jam tangan mewah yang jitu. Saya percaya akan hal itu. Tidak, saya mempercayainya seperti sebuah akidah. Di skrin hadapan bilik mesyuarat, ringkasan projek dipaparkan. Pembinaan 12 buah kapal selam generasi akan datang. Jumlah kos projek 60 bilion dolar Kanada. Tempoh projek 15 tahun. Ia merupakan projek terbesar dalam sejarah Tentera Laut Kanada. David Thompson, Timbalan Menteri Pertahanan yang duduk di kerusi pengerusi, membetulkan cermin matanya dan memulakan mesyuarat. Beliau memberi saya peluang untuk bercakap terlebih dahulu. Saya berdiri dan membentangkan bahan yang telah saya sediakan. Jadual perbandingan teknologi kedua-dua negara, sejarah penghantaran, dan sejarah integrasi sistem. Namun, sejujurnya, bahan ini hanyalah formaliti. Keputusan telah pun dibuat. Saya memulakan penjelasan saya dengan tenang. Saya menekankan keunggulan kapal selam kelas Type 214 dari limbungan kapal ThyssenKrupp Jerman dan fakta bahwa 6 negara sekutu NATO mengendalikan siri ini. Saya tegaskan bahwa ini bukan sekadar senjata, tetapi aset kuasa tempur yang terbukti. Saya mengurangkan sebutan tentang Malaysia, tidak perlu membuang masa. Saya mengakui bahwa kapal selam kelas KD Merdeka, KSSTA versi tempatan, Malaysia, tidaklah buruk dari segi teknikal, tetapi saya menunjukkan kekurangan pengesahan operasi dalam pertempuran sebenar. Saya menambah, walau sehebat manapun prestasi platform itu, adalah berbahaya jika tiada pengalaman operasi bersepadu. Dan yang paling penting, ia adalah sistem kerjasama keselamatan.
Jerman adalah negara dalam G7, NATO, dan tatanan barat yang sama. Perkongsian maklumat adalah lancar, perolehan komponen stabil, dan sistem kerjasama dalam keadaan kecemasan jelas. Semasa saya meneruskan ucapan, semua orang mengangguk. Namun, hanya pandangan seorang sahaja yang berbeza. Letnan Kolonel Ethan Shaw, yang duduk di sudut belakang bilik mesyuarat. Dia memegang pen, tetapi tidak mencatat sepatah perkataan pun. Dia hanya memancarkan senyuman dingin yang tersembunyi di sebalik bibirnya yang tertutup rapat. Saya merasakan pandangannya, tetapi saya coba mengabaikannya. Pegawai yang mempunyai pengalaman lapangan selalunya idealistik. Beberapa soalan diajukan. Bagaimana dengan daya saing harga Malaysia? Adakah jadwal penghantaran mereka pasti? Saya menjawab dengan tenang. Harga adalah penting, tetapi ini bukan sekadar pembelian. Ini adalah kekuatan yang akan melindungi perairan kita selama berpuluh-puluh tahun. Saya berkata bahawa kita perlu membuat pilihan yang pasti, walaupun ia sedikit lebih mahal. Nama Jerman adalah seperti perisai kalis peluru. Sebaik sahaja saya memilih nama itu, semua kritikan yang dilemparkan kepada saya sebagai seorang pegawai akan melantun. Pengarah kewangan mengajukan satu lagi soalan. Beliau menunjukkan bahawa cadangan Jerman tidak mempunyai rancangan pengeluaran tempatan. Rancangan mereka adalah untuk menghasilkan semua modul di Jerman dan menghantarnya ke Kanada. Saya mengeluarkan jawapan yang telah saya sediakan. Pengeluaran tempatan adalah berbahaya jika pemindahan teknologi tidak dilakukan dengan betul. Saya menjelaskan bahawa kawalan kualiti terpusat Jerman lebih selamat. Sesungguhnya itulah hakikatnya. Semasa kita melipat kapal kertas dan menghanyutkannya, mereka telah pun menguasai di bawah laut. Jurang itu, saya percaya, tidak dapat dibeli dengan wang. Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Tiada bantahan. Sebenarnya, tiada sebab untuk membantah. Saya mengambil pen dan menandakan kotak Jerman pada borang penilaian. Pada saat itu, rasa lega yang pelik melanda diri saya. Pilihan ini tidak mungkin salah. Ia adalah pilihan yang mudah dijelaskan dan mudah dipertanggungjawabkan. Walaupun timbul masalah, fakta bahawa saya memilih Jerman akan menjadi perisai saya. Timbalan Menteri David cuba menutup mesyuarat. Beliau bertanya kepada peserta untuk kali terakhir sama ada terdapat komen tambahan. Kebanyakan mereka menggelengkan kepala. Mesyuarat itu telah mencapai kesimpulan. Saya menutup komputer riba dan memikirkan jadual seterusnya. Saya perlu menetapkan jadual rundingan susulan dengan pihak Jerman dan menyemak draft kontrak. Dan yang paling penting, saya merancang bagaimana hendak menyusun laporan keputusan yang berjaya ini. Saya berdiri dan melihat keluar tingkap. Langit musim sejuk berwarna kelabu, tetapi saya berasa segar. Mesyuarat hari ini sempurna dan keputusan saya tidak goyah. Nama Jerman menjelaskan segala-galanya. Malaysia tidak perlu dipertimbangkan secara serius dari awal hingga akhir. Semasa saya berjalan keluar ke koridor, saya berkata kepada seorang rakan sekerja, pilihan yang tidak perlu dijelaskan adalah pilihan yang terbaik. Dia tersenyum dan mengangguk. Saya juga tersenyum. Pada masa itu saya tidak tahu betapa berbahayanya keyakinan ini dan bahawa dunia yang saya percayai akan mula goyah. 3 hari berlalu. Hari itu adalah hari pembentangan rasmi pihak Jerman. Saya tiba di pejabat awal pagi dan menyemak semula bahan mesyuarat. Sebenarnya, tiada apa-apa yang perlu disemak. Keputusan telah dibuat, dan hari ini hanyalah prosedur untuk mengesahkannya. Dari luar tingkap, Sungai Ottawa kelihatan, dan cahaya matahari pagi bersinar di atas ais yang membeku. Semuanya berada di tempatnya. Apabila saya melangkah masuk ke bilik mesyuarat, Klaus Berg sudah ada di sana. Beliau adalah ketua strategi kanan dari limbungan kapal ThyssenKrupp Jerman. Berusia awal 60 beran, dengan sut kelabu dan cermin mata berbingkai emas, beliau memancarkan autoriti hanya dengan berdiri. Beliau menghulurkan tangan untuk berjabat tangan, dan saya menyambutnya. Tapak tangannya kering dan keras. Ia adalah tangan yang telah memegang kontrak selama berpuluh-puluh tahun. Klaus menyampaikan ucapan ringkas, seperti bergurau bahawa musim sejuk Kanada lebih sejuk daripada Jerman, tetapi suaranya tenang. Ketenangan seorang yang datang untuk pertempuran yang sudah dimenangi. Ketenangan itu tidak membuat saya berasa tidak selesa. Malah, saya berasa lega. Dunia yang diwakilinya tidak pernah goyah. Mesyuarat bermula. Timbalan Menteri David mengisytiharkan pembukaan, dan Klaus melangkah ke hadapan pembentang. Beliau tidak membuka komputer riba. Beliau juga tidak memegang alat kawalan jauh. Beliau hanya melihat sekeliling bilik mesyuarat perlahan-lahan dan mula bercakap.
Ayat pertamanya berbeza. Apa yang kita bincangkan hari ini bukan hanya kapal selam, katanya. Slide pertama muncul di skrin, tetapi tiada spesifikasi teknikal atau nombor prestasi di situ. Sebaliknya, terdapat peta. Peta yang menunjukkan negara-negara anggota Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO diwarnakan biru. Kanada, Amerika Syarikat, United Kingdom, Jerman, Prancis, Itali. Klaus menunjuk ke peta itu dan berkata, "Kita telah bersama-sama melindungi lautan ini selama berpuluh-puluh tahun. Ini bukan sekadar perikatan, tetapi komuniti takdir." Saya mengangguk semasa mendengar kata-katanya. Itu benar. Kami adalah negara yang berkongsi nilai yang sama, melawan musuh yang sama, dan mengimpikan masa depan yang sama. Klaus tidak menyebut Malaysia. Beliau tidak mengkritik atau membandingkan. Beliau tidak perlu. Beliau hanya perlu menyatakan siapa kami. Slide seterusnya bertukar. Kali ini, ia adalah gambar latihan bersama antara tentera laut Jerman dan tentera laut Kanada. Adegan operasi bersama di Baltik, perkongsian maklumat, dan pegawai berjabat tangan. Klaus melihat gambar-gambar ini dan berkata, "Keselamatan tidak dicipta sendirian. Kepercayaan tidak dibina dalam sekelip mata." Dan beliau menambah, "Kanada bukan negara yang bergerak sendirian." Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Semua orang merasakan berat kata-kata itu. Ini bukan sekadar pembentangan. Ia adalah sesi untuk menentukan intipati pilihan. Klaus terus bercakap. Beliau menjelaskan bahawa kapal selam bukanlah senjata yang berfungsi secara bersendirian. Ia perlu disambungkan kepada rangkaian maklumat, perolehan komponen perlu lancar, dan bantuan segera perlu diberikan dalam situasi kecemasan. Beliau memberikan contoh konkret. Apabila kapal selam buatan Jerman Tentera Laut Norway mengalami kerosakan di Laut Utara pada 2018, ibu pejabat Jerman menghantar juru teknik dalam tempoh 48 jam, mengangkut komponen melalui udara, dan mengembalikan kapal itu kepada operasi dalam masa seminggu. Inilah perikatan. Inilah sistem, katanya. Saya bersetuju sepenuhnya dengan kenyataan itu. Itulah yang kami mahukan. Klaus membalikkan satu lagi slide. Kali ini, ia adalah penerangan mengenai sistem perolehan pertahanan bersama Eropa. Ia adalah program kerjasama multinasional yang diterajui oleh Jerman. Prancis, Belanda, Spanyol, dan Poland terlibat, dan ia adalah sistem yang membolehkan penyeragaman komponen dan perkongsian infrastruktur penyelenggaraan. Klaus berkata, Kanada juga boleh menyertai sistem ini. Sebaik sahaja Anda memilih kapal selam Jerman, Anda menyambung kepada rangkaian pertahanan Eropa secara keseluruhan. Saya mula mencatat nota. Ini bukan sekadar pembelian produk. Ia adalah pintu masuk ke dalam ekosistem. Klaus menunjukkan betapa kukuh dan selamatnya pintu itu langkah demi langkah. Nada suaranya tidak memujuk. Beliau hanya menyenaraikan fakta. Tetapi apabila fakta-fakta itu terkumpul, satu struktur gergasi sedang dibina. Pengarah keuangan mengajukan soalan. Bagaimana dengan daya saing harga? Adakah ia lebih mahal daripada negara lain? Klaus tersenyum seketika. Senyuman yang baik tetapi tegas. Beliau menjawab, "Sudah tentu, produk Jerman tidak murah. Tetapi apa yang Kanada beli sekarang bukanlah produk, tetapi masa depan." Beliau berkata, ia adalah sistem yang akan berfungsi dengan stabil selama berpuluh-puluh tahun, insurans untuk bertindak balas segera apabila masalah timbul, dan yang paling penting, kelayakan untuk bergerak bersama-sama dengan negara-negara sekutu. Kata-katanya tepat. Harga adalah nombor, tetapi nilai adalah struktur. Saya mahu berada dalam struktur itu. Tidak, saya percaya saya sudah berada di dalamnya. Klaus beralih ke slide seterusnya. Kali ini, ia adalah tentang teknologi, tetapi beliau tidak mendalami. Hanya kata kunci seperti sistem sel bahan api, teknologi pengurangan bunyi, dan integrasi sensor yang disebutkan. Beliau sudah tahu, teknologi tidak penting. Yang penting adalah siapa yang membuatnya. Bilangan orang yang mengangguk di bilik mesyuarat semakin bertambah. Semua orang menuju ke kesimpulan yang sama. Klaus memaparkan slide terakhir. Terdapat bendera Jerman dan bendera Kanada bersebelahan, dan di bawahnya terdapat satu baris ayat. Masa lalu yang dilindungi bersama, masa depan yang dibina bersama. Beliau tidak membaca ayat itu. Beliau hanya melihat sekeliling bilik mesyuarat sekali lagi, dan berkata, pilihan ini bukan hanya untuk hari ini. Ia adalah untuk dunia, di mana anak-anak kita akan hidup. Saya meletakkan pen saya. Tiada apa-apa lagi untuk dicatat. Klaus tidak memujuk. Beliau hanya mengingatkan kami siapa kami. Kami adalah sebahagian daripada tatanan barat.
dan tatanan itu telah berfungsi selama lebih 100 tahun dan akan terus berfungsi. Tidak kira betapa pantas dan murahnya Malaysia, mereka berada di luar tatanan ini. Timbalan Menteri David bertepuk tangan dan tepukan merebak ke seluruh bilik mesyuarat. Saya juga bertepuk tangan. Klaus menundukkan kepala untuk memberi hormat. Tiada tanda kemenangan di wajahnya. Beliau hanya mengesahkan hasil yang jelas. Mesyuarat berakhir dan orang ramai mula berdiri. Beberapa orang menghampiri Klaus untuk berjabat tangan, dan beliau menyambutnya dengan tenang. Saya duduk di kerusi saya dan melihat keluar tingkap. Sungai Ottawa masih membeku, dan langit cerah. Semuanya berada di tempatnya. Pembentangan Klaus adalah sempurna. Beliau bercakap tentang intipati, bukan teknologi, menerangkan hubungan, bukan produk, dan membentangkan masa depan, bukan masa kini. Saya merasakan keyakinan saya semakin kukuh bahwa pilihan ini tidak mungkin salah. Semasa saya berjalan keluar ke koridor, seorang rakan sekerja bertanya kepada saya, "Bagaimana dengan pembentangan hari ini?" Saya menjawab ringkas, "Saya melihat tatanan." Dia mengangguk dan tersenyum. Saya juga tersenyum. Klaus tidak menunjukkan kepada kami sesuatu yang baru. Beliau hanya menjelaskan apa yang sudah kami percayai, dan itulah pujukan yang paling kuat. 2 hari berlalu selepas pembentangan Klaus. Saya sedang menyemak draft kontrak dengan pihak Jerman. Di meja pejabat saya, terdapat lebih 200 halaman dokumen yang bertimbun dan setiap klausa adalah sempurna. Tiada kelemahan dalam jadual penghantaran, jaminan kualiti, dan sistem sokongan teknikal. Saya tersenyum puas sambil menandakan bahagian penting dengan pen penanda. Projek ini akan menjadi kemuncak kerjaya saya. Pada masa itu, pemberitahuan email muncul. Penghantar, Lieutenant Kolonel Ethan Shaw. Tajuknya ringkas, permintaan semakan tambahan dokumen. Saya menggerakkan tetikus dan membuka email itu. Terdapat satu ayat pendek dan fail lampiran. Beliau menulis, "Ini adalah analisis perbandingan berdasarkan pengalaman operasi kapal sebenar dan saya fikir ia memerlukan semakan." Saya teragak-agak seketika. Saya tertanya-tanya sama ada saya perlu melihat bahan tambahan apabila keputusan telah dibuat. Tetapi saya membuka file itu. Sebagai seorang profesional, saya mempunyai prinsip bahawa semua bahan perlu disemak. Apabila halaman pertama muncul di skrin, saya mengecilkan mata. Tajuknya adalah analisis perbandingan kadar kesediaan operasi maritim sebenar. Subtajuknya berbunyi, "Kajian empirikal data operasi kelas Type 214 Jerman versus KD Merdeka Malaysia KSSTA." Saya mula menatal ke bawah. Dalam pengenalan, Ethan mendedahkan latar belakangnya. Beliau berkhidmat di kapal tentera laut selama 15 tahun, termasuk 5 tahun sebagai anak kapal-kapal selam. Beliau adalah orang yang mengetahui lapangan, bukan teori. Ayat yang ditulisnya menarik perhatian saya. Nilai sebenar kapal selam tidak diukur pada pelan reka bentuk, tetapi di atas laut. Saya mengerutkan dahi. Saya merasakan sesuatu yang tidak selesa. Ia beralih ke bahagian isi. Ethan membentangkan 3 petunjuk utama. Pertama, bilangan hari pelayaran tahunan yang mungkin. Kedua, tempoh yang diperlukan untuk penyelenggaraan terancang. Ketiga, kekerapan, kerosakan, mengejut. Beliau menyatakan bahawa beliau mengumpul angka-angka ini daripada tentera laut yang sedang mengendalikannya. Laporan awam Kementerian Pertahanan Indonesia, kertas putih Tentera Laut Singapura, dan dokumen audit dalaman Tentera Laut Jerman sendiri. Semuanya adalah sumber yang boleh disahkan. Jadual muncul. Bilangan hari pelayaran tahunan yang mungkin bagi kapal selam kelas Type 214 Jerman adalah purata 210 hari. Penyelenggaraan terancang mengambil masa 62 hari, dan kerosakan mengejut berlaku purata 32 kali setahun. Ini bukan angka yang buruk. Malah, ia lebih baik daripada purata dunia. Saya berasa lega. Saya fikir, memang produk Jerman boleh dipercayai. Tetapi apabila data KD Merdeka Malaysia muncul di barisan seterusnya, saya berasa seperti nafas saya terhenti. Bilangan hari pelayaran tahunan, 273 hari. Tempoh penyelenggaraan terancang, 37 hari. Kekerapan kerosakan mengejut, purata 1.3 kali setahun. Saya menyemak semula nombor itu. Saya tertanya-tanya jika saya tersalah baca. Tetapi nombor itu jelas. Jurangnya terlalu besar. Perbezaan 62 hari dalam hari pelayaran. Perbezaan 15 hari dalam tempoh penyelenggaraan. Ini bukan sekadar julat ralat. Saya mengeluarkan kalkulator.
Saya mengira perbezaan kuasa tempur yang sebenarnya boleh berada di laut, dengan mengandaikan 12 buah kapal selam beroperasi. Hasilnya mengejutkan. Kapal selam Jerman purata 7 buah boleh digunakan dalam operasi, manakala kapal selam Malaysia purata 9 buah. Saya bersandar di kerusi dan melihat siling. Ini tidak masuk akal. Jerman adalah negara yang telah membina kapal selam selama lebih 100 tahun, dan Malaysia hanya mempunyai sejarah 20 tahun. Bagaimana perbezaan seperti ini boleh berlaku? Saya kembali melihat laporan itu. Saya fikir Ethan pasti telah menganalisis sebabnya. Bahagian seterusnya adalah analisis punca. Ethan menunjukkan 3 faktor. Pertama, perbezaan falsafah reka bentuk. Jerman mengejar prestasi yang sempurna, tetapi ia adalah kompleks, manakala Malaysia mengutamakan kepraktisan dan kebolehselenggaraan. Kedua, sistem perolehan komponen. Jerman memperoleh komponen dari seluruh Eropah, tetapi memerlukan masa logistik, manakala Malaysia boleh bertindak balas serta-merta dengan pengeluaran bersepadu di dalam negara. Ketiga, budaya penyelenggaraan. Jerman mengambil masa untuk penyelenggaraan yang sempurna, manakala Malaysia menyasarkan untuk kembali kepada operasi dengan pantas. Saya berasa tidak selesa semasa membaca analisis ini. Saya tidak boleh mengatakan kata-kata Ethan itu salah. Saya juga merasakannya semasa berada di limbungan kapal Kiel selama 2 tahun. Jurutera Jerman adalah perfeksionis dan tiada kompromi bagi mereka. Ia adalah satu kelebihan, tetapi kadangkala ia membawa kepada ketidakcekapan. Tetapi saya diajar bahawa itulah kekuatan Jerman. Kesempurnaan memerlukan masa. Laporan itu berterusan. Ethan mengira kos kitaran hayat. Dengan mengandaikan kapal selam beroperasi selama 30 tahun, beliau menunjukkan bahawa perbezaan kos yang besar akan berlaku apabila bilangan dan masa penyelenggaraan terkumpul. Beliau membentangkan jadual. Kos penyelenggaraan 30 tahun, 12 kapal. Jerman $35 bilion. Malaysia $23 bilion. Perbezaan $12 bilion. Saya meletakkan penanda saya. Tangan saya menggeletar. $12 bilion bukanlah jumlah yang kecil. Ia adalah jumlah yang cukup untuk melakukan satu lagi projek kuasa tempur. Saya melihat keluar tingkap. Sungai Ottawa kelihatan dan terdapat orang berjalan di atas ais. Semuanya kelihatan aman, tetapi fikiran saya bercelaru. Pada halaman terakhir, terdapat kesimpulan Ethan. Beliau menulis dengan berhati-hati. Walaupun kapal selam Jerman tidak dapat dinafikan unggul dari segi teknikal, kapal selam Malaysia mungkin lebih cekap dalam persekitaran operasi sebenar. Dan beliau menambah satu ayat. Apa yang kita perlukan bukanlah kapal selam yang sempurna, tetapi kapal selam yang sebenarnya boleh berada di laut. Saya mematikan monitor dan bangun dari kerusi. Saya berjalan ke tingkap dan melihat keluar. Matahari mula terbenam dan bayang-bayang memanjang. Bayangan saya juga terbentang panjang di atas meja. Saya memikirkan 15 tahun yang lalu. Perkara yang saya pelajari di Jerman, perkara yang saya lihat di Eropah, tatanan yang saya percayai. Saya berasa seolah-olah semua itu sedang goyah. Tetapi saya menggelengkan kepala. Tidak, ini hanya permainan nombor. Ethan mempunyai pengalaman lapangan tetapi kurang wawasan strategik. Kapal selam tidak boleh dinilai hanya dengan masa yang dihabiskan di laut. Perikatan, perkongsian maklumat, integrasi sistem perkara-perkara ini lebih penting. Saya memujuk diri sendiri. Saya kembali ke meja saya dan membuka semula kontrak Jerman. Saya cuba meneruskan semakan. Tetapi saya tidak dapat menumpukan perhatian. Walaupun mata saya melihat kontrak, nombor Ethan berlegar di fikiran saya. 273 hari versus 210 hari. 37 hari vs 62 hari, $12 bilion. Saya mengambil pen, kemudian meletakkannya kembali. Dan meletakkannya kembali sekali lagi. Buat pertama kalinya, tangan saya menggeletar tanpa keyakinan. Saya rasa saya perlu membalas email Ethan. Tetapi saya tidak tahu apa yang perlu ditulis. Patutkah saya hanya menulis bahawa saya telah menerima bahan itu? Atau patutkah saya menulis bahawa semakan tambahan diperlukan? Saya meletakkan tangan saya di atas papan kekunci, tetapi tidak menaip sepatah perkataan pun. Saya hanya merenung skrin. Matahari telah terbenam sepenuhnya. Saya tidak menghidupkan lampu pejabat, dan kegelapan telah turun. Saya duduk dalam kegelapan dan berfikir. Bagaimana saya harus mentafsir nombor-nombor ini? Patutkah saya mengabaikannya? Atau patutkah saya menerimanya dengan serius? Nama Jerman masih kuat, tetapi laporan Ethan mendedahkan realiti yang tersembunyi di sebalik nama itu.
Buat pertama kalinya, saya terfikir, adakah saya tersilap? Atau adakah saya tidak lengkap? Apa yang saya lihat hanyalah pelan reka bentuk dan reputasi, manakala apa yang dilihat Ethan adalah laut dan realiti. Saya menghela nafas panjang. Laporan ini tidak selesa, kerana ia tidak boleh diabaikan. Seminggu berlalu, saya terus melihat laporan Ethan. Saya cuba mengabaikannya, tetapi saya tidak boleh. Nombor-nombor itu tidak hilang dari fikiran saya. Dalam pada itu, Timbalan Menteri David memanggil mesyuarat tambahan. Agenda, semakan komprehensif. Saya berasa tidak selesa dengan perkataan itu. Saya tidak faham mengapa isu yang telah mencapai kesimpulan perlu disemak semula. Apabila saya melangkah masuk ke bilik mesyuarat, suasananya berbeza. Kehidmatan pembentangan Klaus seminggu yang lalu telah hilang. Sebaliknya, terdapat ketegangan yang pelik. Wajah orang ramai muram dan hanya kedengaran bunyi dokumen di belek. Saya duduk di tempat saya dan melihat sekeliling. Ethan juga ada di sana. Dia membuka komputer ribanya dan sedang menyediakan sesuatu. Timbalan Menteri David memulakan mesyuarat. Beliau berkata terus terang, bahan tambahan telah diserahkan. Ia adalah maklumat yang dihantar dari pihak Amerika Syarikat. Saya terkejut. Amerika Syarikat? Kami tidak meminta data Amerika Syarikat. David meneruskan penjelasan. Beliau berkata bahawa Komando Armada Pasifik Tentera Laut AS menghantarnya secara bebas sebagai rujukan untuk program kapal selam Kanada. Dokumen muncul di skrin. Saya dapat melihat kepala surat rasmi Tentera Laut AS Rix. Tajuknya, Laporan Prestasi Penyelenggaraan Kapal di Rantau Asia Pasifik. Saya mencondongkan badan ke hadapan. Tentera Laut AS adalah yang paling kuat di dunia dan penilaian mereka mempunyai berat. Mungkin data ini akan mengesahkan bahawa kami berada di landasan yang betul. David mula membelek dokumen itu. Halaman pertama adalah penjelasan latar belakang. Tentera Laut AS mengendalikan armada di seluruh dunia dan penyelenggaraan kebanyakannya dilakukan di tanah air AS atau limbungan kapal sekutu. Negara-negara seperti Jerman, United Kingdom, dan Jepun. Saya mengangguk. Itu adalah perkara yang jelas. Mereka hanya bekerja dengan sekutu yang boleh dipercayai. Ia beralih ke halaman seterusnya. Ia menunjukkan prestasi penyelenggaraan kapal pemusnah dan kapal penjajab dari Armada Pasifik dari 2019 hingga 2023. Walaupun jadwal itu kompleks, saya membacanya perlahan-lahan. Tetapi saya menemui sesuatu yang pelik. Lokasi penyelenggaraan mula berubah dari 2020. Sebelum itu, ia adalah pangkalan tentera AS seperti San Diego, Yokosuka, dan Jinhae. Tetapi selepas itu, nama-nama limbungan kapal awam Malaysia mula muncul. Saya mengecilkan mata. MMHI Malaysia Marine and Heavy Engineering, Boosted Heavy Industries. Limbungan kapal ini adalah tempat di mana mereka membina kapal komersial. Mengapa Tentera Laut AS menggunakan limbungan kapal awam Malaysia dan bukannya kemudahan ketenteraan mereka sendiri? Saya mula tertanya-tanya. David meneruskan penjelasan. Beliau berkata bahawa sejak 2018, limbungan kapal AS menghadapi masalah kesesakan yang serius. Masa menunggu penyelenggaraan telah meningkat dari 6 bulan hingga setahun. Saya mengangguk semasa mendengar kata-kata itu. Itu adalah masalah yang saya tahu. Industri pembinaan kapal AS semakin merosot dan kekurangan tenaga kerja mahir. Kelewatan dalam penyelenggaraan kapal perang adalah rahsia umum. Tetapi saya terkejut bahawa mereka memilih Malaysia. AS adalah negara yang sangat sensitif terhadap keselamatan. Ia adalah sesuatu yang sukar dibayangkan untuk menyerahkan kapal pemusnah yang dilengkapi sistem Aegis kepada limbungan kapal awam asing. Slide seterusnya muncul. Ia adalah kes-kes konkret. 2021, kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS John Finn menerima penyelenggaraan di MMHC. Tempoh yang dijadualkan adalah 45 hari dan tempoh sebenar juga 45 hari. Tarikh akhir dipatuhi dengan tepat. Saya mengangkat kening. Mematuhi tarikh akhir di limbungan kapal AS adalah hampir mustahil. Kes-kes itu berterusan. USS Lassen siap dalam 50 hari seperti yang dijadualkan di Boosted. USS Fitzgerald siap dalam 58 hari. 2 hari, lebih awal, daripada 60 hari yang dijadualkan di perusahaan kapal Kuantan. Semuanya disiapkan lebih awal atau tepat pada masanya. Saya mengetap bibir semasa melihat nombor-nombor itu. Ini bukan kebetulan, ia adalah corak. Ethan meminta izin untuk bercakap. David mengangguk dan membenarkannya. Ethan bangun dan berkata bahawa beliau mempunyai maklumat tambahan yang telah disahkan.
Beliau menyatakan bahawa beliau telah bercakap dengan seorang rakan sekerja dari Komando Armada Pasifik Tentera Laut AS. Rakan sekerja itu adalah seorang pegawai yang sebenarnya menyelia penyelenggaraan kapal di limbungan kapal Malaysia. Kisah yang disampaikan Ethan adalah jelas. Pegawai itu pada mulanya tidak mempercayai limbungan kapal Malaysia. Tetapi apabila kerja bermula, fikirannya berubah. Lebih 2,000 jurukimpal mahir ditugaskan serentak. Kerja dilakukan 24 jam sehari dalam 3 shift dan komponen diperoleh serta-merta di dalam negara. Kelajuan yang tidak dapat dibayangkan di limbungan kapal AS. Saya meletakkan tangan di dagu dan mendengar. Saya berasa tidak selesa. Kisah ini menggoyahkan tatanan yang saya percayai. AS adalah pemimpin Perikatan Barat dan tempat yang mereka pilih sepatutnya adalah Barat. Tetapi mereka memilih Malaysia kerana kecekapan, kerana kelajuan, dan kerana kebolehpercayaan. Data seterusnya muncul. Kali ini, perbandingan kos. Penyelenggaraan skala yang sama menelan kos $200 juta di limbungan kapal AS dan $130 juta di limbungan kapal Malaysia, 30% lebih murah. Dan apa yang mengejutkan adalah kualiti. Hasil pemeriksaan kualiti Tentera Laut AS menunjukkan bahawa kecacatan kimpalan di limbungan kapal Malaysia adalah lebih rendah daripada limbungan kapal AS. Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Tiada sesiapa yang bercakap. Saya melihat sekeliling, semua orang seolah-olah berfikiran sama. Jika AS memilih Malaysia, tidakkah kita perlu berfikir semula? Timbalan Menteri David memecahkan kesunyian. Beliau melihat saya dan bertanya, "Apa pendapat anda tentang bahan ini?" Saya mengambil masa seketika untuk memilih kata-kata saya sebelum menjawab. Maklumat yang patut dijadikan rujukan. Tetapi situasi kami berbeza, kata saya. Saya berkata bahawa AS menyerahkan penyelenggaraan manakala kami memperkenalkan kapal selam baharu. Saya menambah bahawa perbandingan langsung adalah sukar kerana keseluruhan proses dari reka bentuk hingga pembinaan adalah berbeza. Suara saya tenang, tetapi tangan saya menggeletar. Pengarah kewangan mengajukan soalan. Tetapi bukankah fakta bahawa AS mempercayai kualiti itu adalah petunjuk penting? Bukankah fakta bahawa tentera laut terkuat di dunia memilih Malaysia dan bukannya limbungan kapal mereka sendiri bermakna pengakuan terhadap keupayaan teknologi? Saya sukar untuk menjawab. Saya tidak boleh mengatakan kata-katanya itu salah. Ethan bercakap lagi. Terdapat satu kenyataan yang mengesankan yang disampaikan oleh pegawai ACS itu, katanya. Jadual dipatuhi apabila kami membaiki di Malaysia. Ia adalah mesej yang ringkas tetapi kuat. Bagi unit operasi sebenar, jadual adalah kehidupan. Jika ia tertangguh daripada jadual, operasi akan terganggu, dan itu secara langsung berkaitan dengan keselamatan negara. Saya berpura-pura mencatat nota dengan pen saya, tetapi saya tidak menulis apa-apa. Fikiran saya bercelaru. Kes AS adalah kuat. Ia adalah pengesahan, bukan teori. Ia adalah hasil, bukan spekulasi. Mereka telah menguji Malaysia, berpuas hati, dan terus menggunakannya. Timbalan Menteri David menutup mesyuarat. Beliau mengumumkan bahawa beliau akan menilai semula semua bahan yang dikumpulkan dan memanggil mesyuarat akhir pada minggu hadapan. Saya mengangguk, tetapi hati saya berat. Mesyuarat berakhir, dan orang ramai mula keluar. Saya kekal duduk di tempat saya. Saya melihat keluar tingkap. Sungai Ottawa kelihatan, dan ais mula mencair sedikit demi sedikit. Musim bunga akan tiba. Tetapi di dalam diri saya merasakan sesuatu membeku. Data Aslas adalah pukulan penentu. Tidak kira betapa saya menekankan reputasi Jerman, ia tidak mempunyai kekuatan di hadapan hakikat bahawa Aslas telah memilih Malaysia. Saya menutup komputer riba dan berfikir. Saya percaya projek ini akan menjadi kemuncak kerjaya saya. Tetapi kini saya tidak pasti. Saya tidak dapat membezakan sama ada saya berada di landasan yang betul atau hanya berdegil. Hakikat bahawa AS telah mengujinya terlebih dahulu adalah kebenaran yang tidak boleh diabaikan lagi. Selepas mesyuarat, saya kembali ke pejabat saya. Ia pukul 5 petang, tetapi hari sudah gelap. Walaupun musim sejuk hampir berakhir, matahari masih terbenam awal. Saya duduk di meja dan membuka semula bahan AS yang saya lihat hari ini. Nombor-nombor itu masuk ke dalam mata saya, tetapi saya tidak dapat menumpukan perhatian. Fikiran saya bercelaru. Tiba-tiba, telefon bimbit saya berdering. Nombor yang tidak dikenali. Saya teragak-agak seketika sebelum menjawab. Saya Michael Lawrence, kata saya, dan suara yang dikenali kedengaran, Klaus Berg. Beliau berkata dengan tenang,
Bagaimana jika kita makan malam bersama? Saya tahu restoran yang tenang berhampiran hotel. Saya teragak-agak seketika. Ia adalah pertemuan tidak rasmi dan tiada rekod akan ditinggalkan. Tetapi saya tidak mempunyai sebab untuk menolak. Baiklah, jawab saya. 1 jam kemudian, saya berada di restoran Perancis berhampiran terusan Rideau. Ia adalah tempat yang kecil dan tenang. Hanya beberapa pelanggan dan Klaus duduk di meja sudut. Beliau bangun untuk menyambut saya, dan kami berjabat tangan. Pelayan membawa menu, tetapi Klaus hanya memesan wain secara ringkas. Saya tahu tujuannya bukan untuk makan. Wain tiba. Klaus mengangkat gelasnya dan mencadangkan toast ringan. Saya juga mengangkat gelas saya. Kami minum, tetapi keheningan menyelubungi kami. Keheningan yang tidak selesa. Klaus memulakan perbualan. Mesyuarat hari ini menarik, katanya. Saya mengangguk, tetapi tidak menjawab. Klaus memutarkan gelas wainnya perlahan-lahan dan meneruskan. Data AS itu mengesankan. Saya tidak berniat untuk menafikan keupayaan limbungan kapal Malaysia. Nada suaranya tenang, tetapi nada itu berubah sedikit pada ayat seterusnya. Walau bagaimanapun, keupayaan dan pilihan adalah perkara yang berbeza, katanya. Saya memandang Klaus. Beliau tersenyum, tetapi pandangannya terasa dingin. Apa maksud Anda? Tanya saya. Klaus bersandar dan menjawab. Michael, Anda seorang yang bijak. Anda telah bekerja dalam industri ini selama 15 tahun dan belajar di Eropa. Jadi, Anda tahu, proyek ini bukan hanya tentang membeli kapal selam. Saya berdiam diri. Klaus meneruskan. Kanada adalah ahli NATO dan G7, teras tatanan barat. Kedudukan itu tidak diberikan secara percuma. Ia dikekalkan melalui pilihan dan tanggung jawab. Saya berasa tidak selesa semasa mendengar kata-katanya. Ini bukan pembentangan. Ia adalah sesuatu yang lain. Klaus mencondongkan badan ke hadapan. Eropa kini sedang berusaha untuk mengintegrasikan industri pertahanan, katanya. Beliau menjelaskan bahwa Jerman, Prancis, Itali, dan Spanyol sedang mewujudkan sistem perolehan bersama dan penyeragaman komponen dan perkongsian maklumat adalah kuncinya. Dan beliau menambah, Kanada juga boleh menyertai sistem ini. Jika Anda memilih kapal selam Jerman, saya memahami maksud kata-kata itu. Ia adalah tawaran, tetapi pada masa yang sama, ia adalah syarat. Jika saya memilih Jerman, saya boleh memasuki rangkaian pertahanan Eropa, tetapi jika tidak, pintu itu akan ditutup. Saya menghirup wain. Saya dahaga. Klaus meneruskan, NATO juga sama. Perkongsian maklumat berdasarkan kepercayaan, dan kepercayaan diperkukuhkan apabila sistem senjata yang sama digunakan. Beliau menjelaskan bahwa negara-negara yang menggunakan kapal selam Jerman berkongsi data sensor, maklumat operasi, dan analisis ancaman dalam masa nyata. Tetapi jika Anda menggunakan sistem yang berbeza, Anda pasti akan dikecualikan daripada rangkaian itu, bukan? Tambahnya. Saya mengetuk meja dengan jari saya. Ia adalah tabiat gugup. Kata-kata Klaus kedengaran seperti ugutan, tetapi ungkapan beliau lembut. Beliau kelihatan seperti hanya menyatakan fakta. Tetapi apabila fakta-fakta itu terkumpul, satu mesej menjadi jelas. Jika saya memilih Malaysia, saya akan bersendirian. Dan kita juga perlu mempertimbangkan Amerika Syarikat, kata Klaus. Saya mengangkat kepala. Amerika Syarikat. Data Amerika Syarikat keluar dalam mesyuarat hari ini. Klaus berkata seolah-olah beliau sudah tahu. Memang benar AS menggunakan limbungan kapal Malaysia. Tetapi itu adalah penyelenggaraan, dan ia adalah situasi kecemasan. Memperkenalkan kekuatan baharu adalah perkara yang berbeza sama sekali. Beliau meneruskan penjelasan. AS mahu negara-negara sekutu mengekalkan sistem senjata barat. Perikatan yang konsisten adalah penting dalam strategi menentang China. Beliau bertanya, jika Kanada memilih kapal selam Malaysia, bagaimana AS akan menerimanya? Tidakkah mereka melihatnya sebagai keretakan dalam perikatan? Saya tidak dapat menjawab. Saya tidak dapat menilai sama ada kata-kata Klaus adalah keterlaluan atau fakta. Tetapi kebimbangan yang dibangkitkannya tidak boleh diabaikan. Saya tidak boleh mengabaikan pandangan AS, kerjasama NATO juga penting, dan rangkaian Eropah juga menarik. Klaus menghirup wainnya semula. Dan terdapat keheningan seketika. Restoran itu tenang, dan musik jazz kedengaran sayup-sayup. Beliau membuka mulutnya lagi. Michael, saya menghormati Anda. Anda seorang profesional dan seorang yang mampu membuat keputusan yang betul. Tetapi keputusan ini bukan hanya tentang teknologi. Beliau mencondongkan badan ke hadapan lagi.
Suaranya menjadi perlahan. Jika Kanada memilih Malaysia, ia akan menjadi duluan. Duluan bagi negara G7 yang memperkenalkan kekuatan utama dari negara bukan barat di Asia. Negara-negara lain akan mengikutinya. Maka, apa yang akan berlaku kepada tatanan yang telah kita bina selama 100 tahun? Saya memandang Klaus. Wajahnya serius. Ini bukan rundingan. Ia juga bukan rayuan. Beliau menyuruh saya melihat gambaran besar. Bukan satu proyek, tetapi keseluruhan sistem. Bukan masa kini, tetapi masa depan. Pilihan ini akan diingati untuk masa yang lama, kata Klaus. Ayat itu tenggelam dengan berat. Ia bukan ugutan, tetapi amaran. Maksudnya, apa sahaja yang saya pilih, akibatnya akan melangkaui kerjaya saya. Saya menarik nafas dalam-dalam. Klaus bangun dari kerusi. Kita tangguhkan makan malam ke lain kali. Saya akan beredar sekarang, katanya. Saya bangun dan berjabat tangan. Tangannya masih kering dan keras. Beliau meninggalkan kata-kata terakhir sebelum beredar. Pilihan yang menyimpang dari tatanan mempunyai harga. Saya harap Anda mengingati perkara itu. Klaus meninggalkan restoran. Saya tinggal bersendirian. Di atas meja, terdapat 2 gelas wain yang separuh penuh. Dan saya duduk semula. Saya melihat keluar tingkap. Terusan ridau kelihatan. Dan lampu jalan dipantulkan di atas ais. Pemandangan itu indah, tetapi hati saya berat. Saya teringat kata-kata Klaus. Perolehan bersama Eropah, perkongsian maklumat NATO, pandangan AS, masa depan tatanan Barat. Semuanya adalah fakta, dan kata-kata yang mempunyai berat yang tidak boleh diabaikan. Jika saya memilih Malaysia, saya bukan hanya memilih kapal selam, tetapi saya mentakrifkan semula kedudukan Kanada. Tetapi pada masa yang sama saya berfikir, adakah ini benar-benar untuk mengekalkan tatanan? Atau adakah ia mengahadkan pilihan dengan nama tatanan? Klaus bercakap tentang kerjasama. Tetapi apa yang saya rasakan adalah tekanan. Ia lembut, tetapi jelas. Ia mesra, tetapi dingin. Saya menghabiskan wain itu. Rasa pahit kekal di mulut saya. Malam ini, saya menyadari 2 perkara. Pertama, Jerman tidak akan sekali-kali melepaskan proyek ini. Kedua, apa sahaja yang saya pilih, pilihan itu akan mempunyai harga yang tidak kelihatan. Saya bangun, membayar, dan meninggalkan restoran. Di luar sejuk, angin bertiup, dan saya menaikkan kolar kot saya. Semasa berjalan ke hotel, saya berfikir. Amaran Klaus berkesan. Ketakutan mula tumbuh dalam diri saya. Ketakutan tentang apa yang akan berlaku jika saya memilih Malaysia. Saya masih tidak mempunyai kepastian. Tetapi satu perkara yang pasti. Keputusan ini bukan lagi keputusan saya seorang. Keesokan paginya, saya datang bekerja lebih awal daripada biasa. Saya tidak tidur lena sepanjang malam. Kata-kata Klaus dan tekanan berlegar di fikiran saya, dan saya tidak berasa segar walaupun sudah pagi. Semasa saya membancu kopi di pejabat, setiausaha saya masuk. Beliau berkata Richard MacDonald, Timbalan Menteri Muda Pertahanan, mahu berjumpa saya. Sekarang juga, saya terhenti seketika. Richard MacDonald. Seorang yang telah bertahan dalam politik selama 20 tahun. Beliau bukan seorang pegawai, tetapi seorang ahli politik. Dan naluri kelangsungan hidup beliau lebih kuat daripada sesiapapun. Beliau adalah orang kanan timbalan Menteri David, tetapi sebenarnya mempunyai pengaruh yang lebih kuat. Saya teringat apa yang beliau katakan kepada saya semasa saya memulakan proyek ini. Selesaikannya tanpa masalah, bersih. Saya meninggalkan kopi dan menuju ke pejabatnya. Ketegangan saya meningkat semasa berjalan di koridor. Fakta bahwa Richard memanggil saya secara pribadi bukanlah petanda yang baik. Beliau adalah orang yang mengendalikan segala-galanya melalui laporan dan meminta pertemuan secara pribadi bermakna ada masalah. Saya mengetuk pintu dan bunyi masuk yang pendek kedengaran dari dalam. Pejabat itu besar tetapi terasa dingin. Langsir menutupi tingkap dan Richard duduk di belakang meja sambil melihat dokumen. Beliau tidak mengangkat kepala. Saya menutup pintu dan berdiri di hadapannya. Keheningan berlalu selama beberapa saat. Richard meletakkan pennya dan mengangkat kepalanya perlahan-lahan. Pandangannya tajam. Duduk, katanya. Saya duduk di kerusi. Richard menyilangkan tangan dan merenung saya. Dan beliau bertanya terus terang, "Mengapa Anda berkeras mahu Malaysia?" Saya berasa seperti nafas saya tersekat. Itu bukan soalan. Ia adalah siasatan. Saya cuba menjawab dengan tenang. Hasil semakan tambahan menunjukkan bahawa Malaysia unggul dari segi kecekapan operasi. Saya mula berkata,
Tetapi Richard mengangkat tangannya untuk menghalang saya. Cukuplah dengan data. Saya tidak bertanya tentang nombor, kata Richard. Saya bertanya mengapa Anda menyulitkan situasi ini. Saya hilang kata-kata. Richard mencondongkan badan ke hadapan dan meneruskan, Michael, proyek ini mudah dari awal. Pilih Jerman. G7 yang sama, NATO yang sama, sekutu yang sama, pilihan yang tidak perlu dijelaskan. Tetapi apa yang berlaku sekarang? Beliau mengambil fail di atas meja. Laporan Ethan Shaw, data tentara laut AS, pelbagai analisis perbandingan. Apa semua ini? Anda seorang pakar teknikal, jadi Anda mungkin menganggap perkara ini penting. Tetapi saya berbeza. Saya melihat politik. Dan aliran ini sangat berbahaya. Saya cuba membantah. Tetapi data sebenar menunjukkan bahwa Malaysia lebih cekap, malah as. Saya berkata. Tetapi Richard menampar meja dengan tangannya. Bunyi itu tidak kuat, tetapi kesannya besar. Menyerahkan penyelenggaraan oleh AS adalah perkara yang berbeza sama sekali daripada kita memperkenalkan kekuatan tempur, kata Richard. Suaranya dingin dan tegas. Dan ada sesuatu yang Anda terlepas pandang. Ini bukan hanya tentang membeli kapal selam. Ini adalah tentang memilih garis panduan dasar luar Kanada. Saya mengetap bibir. Richard bersandar di kerusi dan meneruskan, apa yang akan berlaku jika kita meninggalkan Jerman? Bagaimana Eropah akan bertindak balas? Perancis, United Kingdom, Itali. Bagaimana mereka akan melihat kita? Bagaimana kedudukan kita dalam mesyuarat NATO? Saya tidak menjawab. Richard terus berkata, AS juga sama. Mereka mahu negara-negara sekutu mengekalkan sistem senjata barat. Perikatan yang konsisten diperlukan untuk menentang China. Jika kita memilih Malaysia, ASA akan melihatnya sebagai keretakan. Saya menggenggam tangan saya dengan ketat. Kata-kata Richard serupa dengan Klaus, tetapi lebih langsung. Tiada hiasan diplomatik, tiada ketenangan, hanya politik mentah. Dan jika ada yang tidak kena, siapa yang akan bertanggung jawab? Tanya Richard. Saya memandang matanya. Beliau menjawab, Anda, Michael. Record akan menunjukkan bahwa Anda mengesyorkan, Anda membentangkan data, dan Anda memimpin keputusan itu. Peluh dingin mengalir di belakang saya. Richard menyerang titik lemah saya dengan tepat. Tanggung jawab adalah perkataan yang paling menakutkan bagi seorang pegawai. Dalam masyarakat pegawai, kejayaan adalah kredit organisasi, tetapi kegagalan adalah tanggung jawab pribadi. Apa yang akan Anda lakukan jika kapal selam Malaysia menghadapi masalah? Jika terdapat kecacatan teknikal, jika perolehan komponen tersekat, atau jika Anda hanya ditekan secara politik, bolehkah Anda menanggung semua itu sendirian? Richard bertanya. Saya tidak dapat menjawab. Richard bangun. Beliau berjalan ke tingkap dan menarik langsir sedikit. Cahaya masuk, tetapi hari masih gelap. Beliau melihat keluar tingkap dan berkata, Michael, saya mengakui keupayaan Anda. Tetapi Anda melihat teknologi, dan saya melihat kesannya. Dan pada pandangan saya, kesan ini tidak dapat ditanggung. Beliau kembali melihat saya. Pilih Jerman. Itu selamat. Itu boleh dijelaskan. Dan yang paling penting, itu akan melindungi Anda. Jika Anda berkeras mahu Malaysia, Anda akan bersendirian. Tiada sesiapa yang akan membantu Anda. Saya berasa tercekik. Kata-kata Richard bukan ugutan. Ia adalah ramalan. Mesej yang jelas bahwa organisasi tidak akan melindungi saya jika saya memilih Malaysia. Bagaimana pandangan timbalan Menteri David? Tanya saya. Richard ketawa pendek. Ketawa yang dingin. David adalah seorang ahli politik. Beliau akan menyebelahi pihak yang menang. Beliau bersikap neutral sekarang, tetapi beliau akan membuat keputusan apabila keadaan menjadi jelas, dan keputusan itu akan menjadi yang paling selamat. Saya menundukkan kepala. Richard kembali ke mejanya dan mula menandatangani dokumen dengan pennya. Beliau berkata tanpa melihat saya, fikirkannya sehingga mesyuarat akhir minggu depan. Pilihan apa yang Anda buat adalah milik Anda. Tetapi jangan lupa bahwa hasilnya juga milik Anda. Saya bangun dari kerusi. Kaki saya lemah. Baiklah, kata saya dengan susah payah dan keluar dari pejabat. Sebaik sahaja saya menutup pintu, nafas saya keluar. Koridor kosong, dan saya bersandar di dinding. Buat pertama kalinya, saya berasa benar-benar bersendirian. Dari luar, Jerman memberi tekanan. Dari dalam, Richard memberi amaran. Ethan memberikan data, tetapi beliau juga tiada kuasa membuat keputusan. Timbalan Menteri David bersikap neutral, dan rakan sekerja lain berdiam diri. Akhirnya, keputusan ini adalah beban yang perlu saya tanggung sendirian.
Saya berjalan di koridor dan kembali ke pejabat saya. Di meja, kontrak Jerman dan laporan Ethan masih diletakkan. 2 jalan kelihatan jelas. Satu selamat tetapi tidak cekap. Yang lain cekap tetapi berbahaya. Saya duduk di kerusi dan melihat keluar tingkap. Ais di Sungai Ottawa sedang mencair. Musim bunga akan tiba. Tetapi di dalam diri saya, ia masih terasa seperti musim sejuk. Kata-kata Richard berlega di telinga saya. Anda melihat teknologi, tetapi saya melihat kesannya. Dan amaran terakhir, Anda akan bersendirian. Saya menutup muka dengan kedua-dua tangan. Ini adalah saat yang paling sukar dalam kerjaya 15 tahun saya. Saya tahu apa pilihan yang betul, tetapi saya tidak pasti sama ada saya mempunyai keberanian untuk membuat pilihan itu. Tembakan dari dalam lebih menyakitkan daripada tekanan luar. Kerana itu bermakna organisasi yang sepatutnya saya harapkan mungkin akan meninggalkan saya. 3 malam saya tidak tidur lena. Amaran Richard dan tekanan Klaus bertembung di fikiran saya, dan data Ethan dan hati nurani saya berjuang. Walaupun saya duduk di hadapan meja, tiada apa-apa yang berkembang. Memilih Jerman adalah selamat tetapi tidak cekap, dan memilih Malaysia adalah cekap tetapi akan menamatkan kerjaya saya. Pada malam ketiga, saya tinggal sendirian di pejabat. Semua orang telah pulang. Lampu bandar Ottawa kelihatan dari luar tingkap, dan saya merenung skrin kosong. Tiba-tiba, saya menyadari, saya bermain permainan yang salah. Saya terus terperangkap dalam soalan, kapal selam mana yang lebih baik, teknologi versus perikatan, kecekapan versus tatanan, tetapi saya tidak boleh menang dengan soalan itu. Jerman mempunyai reputasi 100 tahun, tatanan barat terlalu kuat, dan tekanan politik adalah nyata. Pertarungan secara berhadapan adalah mustahil. Jadi saya perlu menukar soalan. Saya perlu memindahkan arena pertempuran itu sendiri. Saya mengeluarkan nota dan mengambil pen. Saya menulis, jika bukan keselamatan, apa? Dan saya menulis jawabannya, ekonomi. Tangan saya mula bergerak pantas. Bagaimana jika projek ini bukan hanya tentang mengimport kapal selam, tetapi projek yang mencipta pekerjaan di Kanada? Jika Jerman memberi tekanan, saya boleh membalas, mengapa Anda cuba menghalang pekerjaan rakyat Kanada? Saya mengeluarkan kalkulator. Pembinaan kapal selam bernilai $60 billion. Jika hanya 30% daripada jumlah itu dihasilkan di Kanada, ia adalah $18 billion. Ini bermakna ribuan pekerjaan. Limbungan kapal, pembekal komponen, institut penyelidikan. Saya terus menulis nombor, dan saya yakin, ini adalah jalan keluar. Keesokan paginya, saya menghubungi Ethan. Saya bertanya sama ada kami boleh berjumpa secara senyap. Beliau bersetuju dengan gembira, dan kami bertemu di kedai kopi jauh dari Kementerian Pertahanan. Ethan melihat wajah saya dan bertanya, Anda oke? Saya tersenyum dan menjawab, saya oke sekarang. Saya menerangkan rancangan saya kepada Ethan. Saya mahu Malaysia mencadangkan perkongsian pengeluaran tempatan, bukan hanya menjual kapal selam. Membina limbungan kapal di Kanada, memasang barisan pengeluaran modul, dan termasuk pemindahan teknologi. Ethan mengangguk sambil mendengar. Anda mencipta alasan yang kukuh, katanya. Tepat sekali, jawab saya. Kita pasti akan kalah dalam perdebatan keselamatan. Reputasi Jerman dan tatanan Barat terlalu kuat. Tetapi jika kita beralih kepada perdebatan ekonomi, ceritanya berbeza. Siapa yang akan disukai oleh rakyat? Pihak yang mencipta pekerjaan atau pihak yang hanya mengimport? Ethan berfikir seketika dan bertanya, adakah Malaysia akan bersetuju? Saya mengangguk. Mereka akan bersetuju. Ia juga memberi faedah kepada mereka. Ia mewujudkan batu loncatan di pasaran Kanada dan menjadi jambatan untuk menembusi Amerika Utara. Mereka tiada sebab untuk menolak. Selama beberapa hari, saya bergerak secara senyap. Saya membuat hubungan tidak rasmi dengan cawangan Kanada limbungan kapal Malaysia. Pada mulanya mereka terkejut, tetapi kemudian mereka menunjukkan minat. Mereka mengadakan persidangan video kecemasan dengan ibu pejabat, dan jawapan tiba dalam masa 3 hari. Mereka akan mempertimbangkannya. Mereka akan menyediakan cadangan konkret. Seminggu kemudian, cadangan yang diubah sesuai dari pihak Malaysia tiba. Intipatinya jelas. 6 daripada 12 modul badan kapal selam akan dihasilkan di Kanada. Pemasangan akhir juga akan dilakukan di Kanada, dan 200 jurutera Kanada akan dilatih di Malaysia. Anggaran penciptaan pekerjaan adalah 3,500. Saya membawa cadangan itu dan berjumpa dengan Timbalan Menteri David. Beliau mengangkat kening sambil membaca dokumen itu. Menarik, katanya. Saya meneruskan penjelasan. Ini bukan lagi keselamatan, tetapi ekonomi.
Jika kita memilih Jerman, semua wang akan pergi ke Eropah. Tetapi jika kita memilih Malaysia, sebahagian daripadanya akan kekal di Kanada. David mengetuk meja dengan pen. Beliau kelihatan termenung. Apa kata Richard? Saya menjawab dengan jujur. Saya belum beritahu beliau. Tetapi beliau tidak mempunyai sebab untuk membantah. Penciptaan pekerjaan adalah alasan yang paling disukai oleh ahli politik. David ketawa. Itu adalah ketawa positif buat kali pertama. Pintar, Michael. Anda telah menukar peraturan permainan. Saya berasa lega. Saya telah mendapat sokongan David. Beliau meneruskan, bentangkan ini secara rasmi dalam mesyuarat seterusnya. Ia akan mengejutkan semua orang. Mesyuarat seterusnya diadakan. Bilik mesyuarat dipenuhi dengan ketegangan. Semua orang menjangkakan keputusan akhir akan dibuat. David memberi saya peluang untuk bercakap, dan saya bangun. Saya memaparkan cadangan Malaysia yang diubah suai di skrin. Kami telah menerima cadangan baharu, saya memulakan. Pihak Malaysia telah menawarkan perkongsian pengeluaran tempatan. Bilik mesyuarat menjadi riuh. Saya membelek slide dan menerangkan. Pengeluaran modul, pemasangan akhir, pemindahan teknologi, penciptaan pekerjaan, nombor-nombor memenuhi skrin. Pengarah kewangan bertindak balas terlebih dahulu. 3,500 pekerjaan, saya mengangguk. Anggaran, termasuk kaki tangan limbungan kapal, pekerjaan pembekal komponen, dan kaki tangan penyelidikan. Pandangannya berubah. Beliau berminat dengan nombor itu. Richard berkata, adakah Jerman membuat tawaran seperti ini? Saya menggelengkan kepala. Tidak. Jerman berpegang kepada pengeluaran terpusat. Cara mereka adalah untuk membuat segala-galanya di Jerman dan menghantarnya ke Kanada. Richard menyilangkan tangan dan kelihatan termenung. Ethan meminta izin untuk bercakap. Adakah ia mungkin dari segi teknikal? Tanyanya. Saya mempunyai jawaban yang telah disediakan. Malaysia telah pun menjalankan program yang serupa dengan Indonesia. Mereka menggabungkan pengeluaran tempatan dan pemindahan teknologi, dan ia berjaya diselesaikan. Ia adalah model yang terbukti. Timbalan Menteri David melihat sekeliling bilik mesyuarat. Ada pendapat? Beberapa orang mengangkat tangan, tetapi tiada bantahan. Sebaliknya, soalan-soalan mula diajukan. Di kawasan mana pekerjaan akan diwujudkan? Apakah skop pemindahan teknologi? Bolehkah jadual pengeluaran dipatuhi? Saya menjawab satu persatu. Halifax, Nova Scotia, adalah lokasi yang mungkin, pemindahan teknologi mungkin, sehingga modul badan kapal dan sistem pendorongan. Dan memandangkan kelajuan pengeluaran Malaysia, pematuhan jadual tidak akan menjadi masalah. Suasana bilik mesyuarat berubah sepenuhnya. Pilihan Malaysia yang kelihatan mustahil sehingga seminggu yang lalu tiba-tiba menjadi pilihan yang realistik. Mesyuarat berakhir, dan semasa berjalan di koridor, Ethan menghampiri saya. Kerja bagus, katanya. Saya tersenyum dan menjawab, ia belum berakhir. Tetapi kini kami telah mencipta arena untuk bertarung. Malam itu, saya melihat keluar tingkap dari pejabat saya. Ais di Sungai Ottawa hampir cair sepenuhnya. Air mula mengalir, dan musim bunga telah tiba sepenuhnya. Buat pertama kalinya, saya dapat bernafas dengan tenang. Strategi itu berkesan. Tidak kira apa yang Jerman katakan sekarang, mereka perlu menjawab soalan mengapa mereka menghalang pekerjaan Kanada. Tidak kira apa yang Richard katakan, ahli politik tidak boleh menentang penciptaan pekerjaan. Peraturan permainan telah berubah. Kini, saya berada dalam kedudukan yang menguntungkan. Saya melihat kontrak Jerman di atas meja. Ia masih sempurna, tetapi ia bukan lagi satu-satunya pilihan. Dan saya membuka cadangan Malaysia. Nombor-nombornya jelas dan alasan yang kukuh. Buat pertama kalinya, saya yakin, jalan ini adalah yang betul. 2 bulan berlalu. Air mengalir deras di Sungai Ottawa, tetapi kontrak masih belum ditandatangani. Tiada pengumuman rasmi dan keputusan akhir ditangguhkan. Mesyuarat diteruskan, tetapi tiada kesimpulan. Di permukaan, tiada apa-apa yang berubah. Tetapi semuanya telah berubah. Tekanan Jerman berterusan. Klaus menelpon seminggu sekali, dan duta dari pelbagai negara Eropah menyatakan kebimbangan. Terdapat kabar angin bahawa wakil Kanada menerima tekanan halus dalam mesyuarat NATO. Mereka tidak berputus asa, tetapi ia berbeza daripada dahulu. Nada suara mereka dicampur dengan kegelisahan, bukannya keyakinan. Saya merasakan perubahan itu. Apabila saya memulakan proyek ini, Jerman adalah pilihan yang jelas. Kesimpulan yang tidak memerlukan soalan. Tetapi kini ia berbeza.
Malaysia bukan sekadar alternatif, tetapi telah menjadi pesaing sebenar. Hakikat itu sendiri sudah menandakan berakhirnya permainan itu. Pada suatu petang, saya mengadakan mesyuarat teknikal terakhir dengan delegasi limbungan kapal Malaysia. 3 orang datang, pengarah teknikal, pengurus perniagaan, dan naib presiden. Mesyuarat itu adalah untuk menyemak rancangan pengeluaran di Kanada. Saya mengajukan soalan yang telah saya sediakan, dan mereka menjawab dengan tenang. Apabila mesyuarat hampir berakhir, naib presiden berkata, "Michael, boleh saya bertanya sesuatu secara jujur?" Saya mengangguk. Beliau bertanya, "Tekanan Jerman teruk, bukan?" Saya teragak-agak seketika sebelum menjawab. Saya tidak boleh menafikannya. Naib presiden tersenyum. Senyuman yang matang. "Kami tahu," katanya. "Ia sama 20 tahun yang lalu. Apabila kami berkata kami akan membina kapal selam, semua orang ketawa. Mereka berkata ia mustahil. Tiada teknologi, tiada pengalaman, tiada keupayaan reka bentuk. Tetapi bagaimana sekarang?" tanya beliau. Saya tidak menjawab. Beliau meneruskan, "Pada mulanya, kami juga mengimpor teknologi dari Jerman, dari Perancis, dari Rusia. Tetapi mereka tidak memberikan intipati. Jadi, kami membina sendiri. Ia mengambil masa 10 tahun, tetapi kami berjaya. Dan kini, kapal selam kami berada di laut lebih lama daripada kapal selam Jerman." Kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Tetapi tiada keangkuhan. Beliau hanya menyatakan fakta. Pengarah teknikal menambah, "Michael, Anda tahu, teknologi tidak diukur dengan reputasi. Ia diukur di laut." Saya mengangguk. Mereka betul. Data Eaton, pilihan AS, dan semua semakan 2 bulan yang lalu membuktikannya. Malaysia bukan lagi pengejar. Pada satu ketika mereka telah mendahului, dan kami hanya takut untuk mengakuinya. Selepas mesyuarat berakhir sepenuhnya, dan orang ramai keluar, naib presiden memanggil saya secara berasingan. Kami pergi ke bilik mesyuarat kecil di hujung koridor. Beliau melihat keluar tingkap dan berkata, "Sejujurnya, kami juga terkejut. Kami tidak menyangka Kanada akan mempertimbangkan kami dengan serius." Saya memandangnya. Beliau meneruskan, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, kami berada dalam kedudukan untuk dipilih. Jika Jerman berkata mereka akan menjual, kami terpaksa membeli. Dan jika AS meletakkan syarat, kami terpaksa menerimanya. Kami tiada kuasa tawar-menawar. Kami hanya perlu berkata terima kasih. Beliau kembali melihat saya. Tetapi kini, kami yang memilih. Sama ada Kanada memenuhi syarat kami adalah perkara utama, dan era kami perlu tunduk telah berakhir. Kata-kata itu adalah pengisytiharan. Ia tidak sombong, tetapi tegas. Ia adalah saat apabila perimbangan kuasa telah terbalik. Ayat yang tidak dapat dibayangkan 20 tahun yang lalu diucapkan di hadapan mata saya. Saya memikirkan ayat itu. Kami yang memilih. Dunia telah berubah. Kanada, ahli G7, memerlukan Malaysia, sebuah negara Asia yang tidak berada dalam G7, dan Malaysia tidak lagi terdesak. Mereka mempunyai banyak pilihan. Mereka tidak kisah jika ia bukan Kanada. Poland sedang menunggu. Filipina menunjukkan minat. Dan Romania bertanya. Saya menjawab, "Anda betul. Dunia telah berubah." Naib Presiden mengangguk. "Dan Michael, Anda adalah salah satu daripada beberapa orang yang memahami perubahan itu. Itulah sebabnya kami mahu bekerja sama dengan Kanada. Kerana ada orang seperti Anda." Beliau menghulurkan tangan untuk berjabat tangan, dan saya menyambutnya. Jabat tangan itu lama. Kami berdiri tanpa berkata-kata, dan banyak perkara dipertukarkan dalam keheningan itu. Penghormatan, pemahaman, dan pengakuan terhadap tatanan baharu. Malam itu, saya berjumpa dengan Timbalan Menteri David. Beliau menuang wain dan berkata, pihak Jerman menghantar cadangan semula. Mereka mengurangkan harga sebanyak 10%. Saya terkejut. Jerman mengurangkan harga adalah sesuatu yang sukar dibayangkan. David tersenyum dan berkata, mereka juga merasakannya. Kali ini berbeza. Saya menghirup wain. Bilakah keputusan akan dibuat? David menggelengkan kepala. Saya tidak tahu lagi. Richard masih berhati-hati, dan pejabat Perdana Menteri juga berhati-hati. Tetapi yang penting adalah pilihan itu wujud. Sebelum ini, hanya ada Jerman. Tetapi kini ada Malaysia. Fakta itu sahaja sudah cukup bermakna. Saya mengangguk. David meneruskan, Michael, Anda tahu apa yang Anda telah lakukan. Anda bukan hanya membandingkan kapal selam. Anda telah menyebabkan kami menilai semula pandangan dunia kami.
Anda telah membuat kami melihat semula tatanan yang kami anggap remeh. Saya melihat keluar tingkap. Lampu bandar Ottawa mula menyala. Musim bunga hangat dan terdapat orang berjalan di jalanan. Pemandangan itu biasa, tetapi ia kelihatan berbeza kepada saya. Semuanya berubah secara senyap-senyap. Keesokan harinya, saya meletakkan 2 cadangan bersebelahan di pejabat saya. Kiri adalah Jerman, kanan adalah Malaysia. Susunan yang kelihatan mustahil untuk dibandingkan 2 bulan yang lalu. Tetapi kini, ia adalah sama. Tidak. Mungkin Malaysia mendahului. Kontrak masih belum ditandatangani. Tiada tanda tangan, tiada pengumuman. Tekanan Jerman berterusan, dan kebimbangan dalaman tidak hilang. Tetapi ada satu fakta yang tidak boleh dinafikan. Dunia sedang memerhati. 2 negara G7 bersaing untuk mendapatkan sebuah negara Asia yang bukan G7. Pemandangan itu sendiri sudah menjadi kesimpulan. Saya teringat beberapa bulan yang lalu. Apabila saya mula-mula melangkah masuk ke bilik mesyuarat, dunia saya jelas. Jerman, AS, Eropah. Itulah pusatnya, dan selebihnya adalah pinggiran. Malaysia hanyalah pengejar yang pantas. Tetapi kini saya tahu, apa yang saya lihat adalah dunia masa lalu, dan realiti telah pun bergerak ke hadapan. Era kami dipilih telah berakhir. Kini, kami juga perlu memilih, bersaing, dan memenuhi syarat. Nama G7 sahaja tidak mencukupi. Tatanan telah goyah, dan dalam keretakan itu, struktur baharu sedang dibina. Saya membuka komputer dan mula menulis laporan. Tajuknya, Penilaian Akhir Program Kapal Selam Generasi akan datang. Saya masih membiarkan kesimpulan kosong. Hari untuk mengisinya akan tiba, tetapi saya tidak tahu bila. Tetapi satu perkara yang pasti, apapun kesimpulannya, dunia telah berubah, dan saya adalah saksi kepada perubahan itu. Sungai Ottawa kelihatan dari luar tingkap. Ais telah cair sepenuhnya dan air mengalir deras. Musim bunga telah tiba dan musim baharu telah bermula. Saya tersenyum buat kali pertama, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan harapan. Masa depan tidak pasti, tetapi ketidakpastian itu juga adalah kemungkinan. Kontrak masih belum ditandatangani. Tetapi yang penting, kini kami mempunyai pilihan. Dan apa sahaja pilihan itu, dunia sedang memerhati. Saat tatanan G7 goyah secara senyap-senyap,